Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan sambung perbincangan topik ketujuh kita, iaitu subtopik 7.2 akhlak dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi kita, bagaimana akhlak yang perlu kita jaga dan bagaimanakah komunikasi yang sepatutnya sebagai seorang yang berakhlak Islamiah. Baik, apa itu komunikasi menurut Islam? Komunikasi sudah tentunya perlu ada um, um, dengan dua orang ataupun lebih. Takkan berkomunikasi seorang-seorang kan? Boleh juga kan? Tapi maksudnya komunikasi tu kita berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi ini sebagai ejen perhubungan dan lagi sekarang ni dengan adanya platform media sosial, Facebook, YouTube sebagai ejen ataupun platform komunikasi moden. Komunikasi itu juga boleh berlaku secara langsung ataupun tidak langsung, secara face to face ataupun secara atas talian. Seperti mana kita zaman COVID hari tu, 2 tahun, hampir 2 tahun juga bermulanya PKP awal 2020, kita berkuliah secara di atas talian. Kita berkomunikasi, kita berhubung secara atas talian. Namun sekarang dah PKP dah tak ada, maka kita boleh melaksanakan kuliah ataupun bolehlah communicate terus dengan penyelia, dengan pensyarah kita secara face to face. So, komunikasi secara ringkasnya adalah perlu dua orang atau lebih. Kena ada cara-cara dia, kena ada method dia supaya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita komunikasikan sampai dengan baik kepada seseorang yang lain. Okey, dalam Islam ada beberapa elemen, ada beberapa perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk memastikan akhlak terjaga dalam komunikasi, untuk pastikan perhubungan kita itu berjalan dengan baik, komunikasi sampai dengan jelas, tak ada hati yang terluka, macam tu ya. Yang pertama, merendahkan suara dan berlemah lembut dalam berbicara. Seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 55 yang bermaksud berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Maksudnya nak kata di sini kita berintonasi, menggunakan tona ataupun nada suara yang bersesuaian mengikut keadaan. Kalau anda kata dalam keramaian kan, kalau kita guna suara yang perlahan mungkin tidak bersesuaian kan. Kalau kita berada dalam keramaian dalam crowd, mungkin tinggikan sikit suara, tapi bukan bermakna kita kurang ajar ataupun ingin tidak menghormati orang. Maksudnya kita sesuai dengan keadaan. Berbicaralah dengan baik dan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Seterusnya, berbicara dengan baik dan sopan. Sekali lagi saya ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 83. Allah mengingatkan kita mengambil iktibar daripada janji Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, iaitu Bani Israel berpaling, mengingkari janji, kecuali sebahagian kecil di antara kamu dan kamu yang masih menjadi pembangkang. Nak kata kat sini kena bertutur dengan baik, jangan mungkir janji. Bila kita bercakap yang baik-baik saja, jangan kita mengkhianati orang lain, begitu, supaya perhubungan kita dengan orang lain itu berjalan dengan baik, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menzalimi orang. Baik, seterusnya
mendengar dan tidak memotong perbicaraan orang lain. Kita akan rasa annoying kan? Kita akan rasa tidak selesa kalau kita tengah excited, tengah gembira, bercerita, bercakap, tiba-tiba ada orang potong kita punya cerita tersebut. Kita pun rasa tidak selesa, tak seronok. So kita jangan buat begitu. Nak bagi memastikan perhubungan kita dengan orang lain berjalan dengan baik, tak buat orang sakit hati, jangan kita memotong perbicaraan orang lain. Dalam surah Al-A'raf ayat 204, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik. Dengar baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Supaya kita tak ketinggalan apa ilmu yang Allah sampaikan dalam pembacaan Al-Quran tersebut, kita kena dengar baik-baik. Dan riwayat hadis Rasulullah, riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik, ataupun kalau tak ada perkara nak cakap baik, diam. Itu lebih baik. Tapi kita pada hari ni tengok, kalau boleh semuanya nak memberi pendapat. Tengok di media sosial. Semua paling tahu, kan? Ada isu keluar, semua nak komen. Semua nak buat pandangan, nak beri pandangan masing-masing. Ya? Dengan alasan hak asasi manusia dan sebagainya. Semua nak bagi pandangan masing-masing. Tengok balik semula, rasa kalau tidak ada manfaat, tidak ada benda baik yang kita nak cakap. Walaupun ia pandangan peribadi. Tapi kalau rasa benda tu tidak mendatangkan manfaat, lebih baik kita berdiam sahaja. Ya. Seterusnya, tidak berdusta. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik. Iaitu apabila berbicara ia berdusta. Celakalah orang yang berdusta dalam berbicara supaya orang lain tertawa. Celakalah dia. Hadis Rasulullah, terjemahan hadis Rasulullah, riwayat Abu Daud. Kita nak buat orang gembira, nak buat kelakar, nak buat stand up comedy, apa-apalah, buat lawak. Jadi kita pun berdusta, buat cerita, kita reka-reka cerita, apatah lagi cerita kita tu adanya berkaitan dengan body shaming, ada berkaitan pula dengan kepribadian orang lain, kan? Orang lain tersinggung dengan kita punya gurauan tersebut, itu lagilah tak sesuai dan tak elok. Perkataan celaka tu dalam hadis Rasulullah disebut berkali-kali untuk orang yang berdusta ni apabila dia berbicara. Ni nak menunjukkan kita harus takut untuk berdusta kerana ia akan mendatangkan keburukan, dan Rasulullah sangat mencela orang yang berdusta. Baiklah, seterusnya. Bagaimana lagi Apakah lagi akhlak dalam berkomunikasi? Iaitu sebelum kita nak berkomunikasi dengan kenalan kita, kita mulakan dengan salam. Kita greet dia, kita sapa dia dengan cara yang baik. Barang siapa yang tidak memulai sesuatu bicara dengan salam, maka janganlah kalian jawab. Hadis Rasulullah, riwayat Baihaqi. Ini adab kita dalam berkomunikasi. Kita sapa orang, bagi salam, tanya dulu apa khabar, tanya kesihatan dia, tanya keadaan dan situasi dia, barulah kita boleh proceed ataupun lanjutkan komunikasi kita. Ini jangan main terjah aja. Orang pun nanti tak suka dengan kita. Orang pun nanti tak nak dah lah, tak nak dah kawan dengan kita. Sebabnya cara kita yang tidak sesuai dengan cara kita yang tidak menyenangkan. So, adab-adab ni tolong jangan persia-siakan. Dalam kita bermuamalah, dalam kita melakukan pergaulan dengan sesama manusia, ada adab-adabnya. Adab-adab sangat penting supaya orang selesa dengan kita, supaya apa yang kita nak sampaikan tu sampai dengan jelas, dengan tenang. Semua dah faham perkara ini. Semua kita suka orang layan kita dengan baik. Tapi adakah kita memulakan layanan kepada orang tu dengan baik ataupun tidak? Komunikasi sangat penting. Sebenarnya setiap perhubungan akan berjalan dengan lancar sekiranya komunikasi kita berjalan dengan baik. InsyaAllah kalau komunikasi itu baik, kita pasti
akan dapat mengekalkan suatu hubungan tu dengan lebih lama dan sejahtera. Wallahu alam, berkomunikasilah dengan baik dengan semua, dengan sahabat kita, dengan ibu bapa kita, para pesyarah kita, saudara kerabat kita. InsyaAllah semoga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu alam bisawab.